بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم باب صلاة الخوف باب صلاة الخوف باب صلاة dalam keadaan ketakutan al-khawf naqidu al-amni al-khawf lawan kepada perkataan aman lawannya al-khawf takut wa li salatil khawfi hayat wa halat khassah لا تغتفر في حال الأمن وتختلف هيئاتها وحالاتها وصفاتها بحال العدو من قربه أو بعده ومن شدة الخوف أو خفته ومن الجهة التي هو فيها al-khawf lawan kepada aman dan salat khawf ni, salat takut ni adalah hayat wa halat. Hayat, keadaan dan hal khusus, spesifik. La taghtafiru fi hal al-amni. Tak boleh nak disamakan dengan keadaan kita dalam keadaan aman. Khauf dia lain. Salatul khauf dia tak sama dengan salat macam biasa yang kita salat. Wa takhtalifu hayatuha. Dan dia punya bentuk salat khauf ni dia akan berbeza-beza. Keadaan salat khauf itu wa sifatuha, dan sifat-sifat salat khauf itu berdasarkan keadaan musuh, bihalil adu, berdasarkan hal keadaan musuh, min qurbihi au bu'd, sama ada musuh tu dekat ataupun jauh. Sama ada musuh dekat ataupun jauh. Maksudnya musuh dekat cara salatnya berbeza, musuh jauh cara salatnya maybe lain. So dia bertukar-tukar keadaan berdasarkan keadaan musuh. Wa min syiddatil khauf, dan juga dia ditimbang atas keadaan syiddati khauf. Maksudnya bersangatan takut. Dia lain dengan kurang takut. Takut kat sini bukan masuk kita orang Islam takut. Tak. Takut dekat sini bila kita salat dalam keadaan perang. Bila kita salat dalam keadaan berhadapan dengan musuh agama, musuh Islam. Wa minal jihati allati huwa fiha. وليس للخوف تأثير في عدد ركعات الصلاة على الراجح. Dan dia kata tidak ada, laisa lil khawfi, tak ada dalam masalah keadaan khauf ni ta'thir, kesan kepada adad rakaat, bilangan rakaat salat ala rajih. Maksudnya keadaan khauf itu ta'sir, wa laisa lil khawfi ta'sirun fi adadi rakaat. Boleh jadi keadaan bilangan rakaat itu juga nanti akan ada khilaf di kalangan ulama. Sebahagian para ulama kata tidak ada pertukaran dari sudut adad bilangan rakaat, tetapi sebahagian berdasarkan hadis-hadis, maka akan kita tengok nanti. Wa sirru syar'uha wallahu a'lam amran, dan hikmah di sebalik Allah mensyariatkan salat khauf ini dua. Pertama, at-taisiru ala hadhil ummah. Yang pertama adalah nak memudahkan umat ini. Pertama, memudahkan umat ini. Yang kedua, al-muhafazatu ala ada'is salah fi waqtiha. Yang kedua adalah bertujuan nak pelihara salat itu menurut waktunya. Maksudnya, bila keadaan disyariatkan salat khauf ini, maka keistimewaan syariat salat khauf itu dilihat dua benda. Satu, dilihat kepada
memang nak memudahkan manusia lah. Maksudnya nak memudahkan orang Islam. Kita dalam keadaan sihat tak sama salat waktu sakit. Kita waktu sakit boleh duduk, boleh baring, boleh isyarat kepala. So itu syariat itu nak memudahkan. Sama dalam peperangan. Maka salat dalam peperangan Allah bagi mudah. Cara nak buat itu bagi mudah. Taisir alal ummah. Yang kedua, walaupun perang, salat dijaga. Walaupun perang, salat dijaga menurut waktunya. Sama juga macam sakit. Kita sakit, salat kena dijaga juga waktunya. Tinggal lagi dimudahkan, boleh duduk, boleh baring, boleh isyarat. Sama juga dalam al-khawf. Salat khawf ini sabit dengan Al-Quran wa sunnah. Sabit dengan Al-Quran, dengan sunnah. Wa inda jumhuril fuqaha. Dan berdasarkan majoriti para fuqaha. Fa'ammal kitabu. Adapun dalam Al-Quran surah An-Nisa 102. Adapun dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidhrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum mailatan wahidah wala junaha alaykum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda an tada'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina azaban muhina. Allah kata wa idh kunta fihim fa aqamta lahumus salah, apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, itu para sahabat, lalu engkau melaksanakan salat bersama mereka, faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, engkau melaksanakan salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan daripada mereka berdiri, itu salat beserta denganmu, iaitu dengan Nabi, dan menyandang senjata mereka. Salat bawa senjata, pegang senjata dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang salat besertamu itu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah daripada belakangmu untuk menghadapi musuh. Lepas dah habis sujud, maksudnya rakaat pertama, maka yang belakang Nabi tu bangkit pergi tahan musuh. Maksudnya pergi jaga. Hendaklah datang, pindah daripada belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain. Yang mana yang tadi pula, yang belum salat, dia tengah jaga tadi, mai masuk pula dengan Nabi lagi. Hak yang tadi, satu rakaat, lepas habis, pergi jaga. Yang tadi jaga pula, mai datang pula salat dengan Nabi. Lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap sedia dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lalai terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Maksudnya salat bawa senjata. Kerana orang kafir dia akan ambil ruang. Orang Islam lalai je dia akan serang. Orang Islam lalai je dia akan serang. Kita lalai tidur, dia lawan lah. Dia pun mulalah naik tocang. Maka bawa senjata. Bila nak salat tu gantung senjata. Pegang siap-siap. Supaya orang kafir tengok tak lalai orang Islam ni. Dan jangan lalai lah bila kita salat dalam keadaan pegang senjata tu, maksudnya kita dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang ni. Orang kafir ingin agar kamu lalai terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjata kamu jika kamu mendapat suatu kesusahan kerana hujan atau kerana kamu sakit, dan bersiap sedialah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang yang kafir. Surah An-Nisa ayat 102. Maka itu dari Al-Quran. Maka Al-Quran telah pun mensyariatkan cara salat dalam keadaan perang. Iaitu Quran kata apa? Quran kata, wahai Muhammad, salat bersama dengan sahabat-sahabat
Apabila telah selesai hak rakaat yang pertama, yang mana solat dengan Nabi tadi, bangkit pergi pertahan pula. Hak yang mana hak jaga tadi pula, solat pula dengan Nabi. Macam mana tu? Maksudnya Nabi buat berapa rakaat? Nabi buat 2 ke? Nabi bagi salam ke? So yang pertama tadi, lepas habis yang hak rakaat 2 kali sujud yang pertama tadi, bangkit pergi jaga pula. Shift. Hak yang mana jaga pula, semayang pula dengan Nabi. Hak yang tadi pergi jaga pula. Hak yang belum salat, datang salat dengan Nabi dan Nabi jadi imam maksudnya. Nabi menjadi imam. Hak ni surah An-Nisa 102. Wa amma sunnatu faqad sabata. Ada pun sunnah, maka telah sabit bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salla salatal khauf. Nabi salat khauf, iaitu salat dalam keadaan perang ni, fi arba'ati mawadi'. Ada 4 tempat yang pernah Nabi buat ni, iaitu pada Batni Nakhlah, peperangan Batni Nakhlah, kemudian peperangan Usfan, peperangan Zilqarat, dan peperangan Zaturiqa. So ini semua peperangan yang Nabi sertai, dan Nabi melakukan salat dalam keadaan khauf. Dan setiap solat itu riwayatnya berbeza-beza. Berbeza-beza cara Nabi buat. Wa sayati tahdidu amakiniha. Maka ittafaqa al-fuqaha ala amrayn. Al-awwal annahu yajuzu lil ghazat an yusalluha bi imamain. Kullu ta'ifatin bi imam. Boleh juga untuk orang yang berperang itu salat bi imamain, 2 imam. Maksudnya kullu ta'ifatin bi imamin. Setiap bagi 2 kumpulan. So kumpulan pertama semayang dulu, nanti kumpulan kedua pula semayang berikutnya. Idza ishtadda al-khawfu wa ta'azzarat al-jama'ah falahum salatuha furada. Dan apabila keadaan peperangan itu bertambah sengit, maka salatlah bersendirian. Salat bersendirian furada fi khanadiqihim wa mawaqifihim, dekat tempat masing-masing lah. Wa mahma hasala minhum min harakatin wa adwin wa istidbari lil qiblati fa huwa ma'fu anhu. Salatlah macam mana, berlari ke apa ke benda ke, ngadap kiblat ke tak ngadap kiblat ke, ma'fu anhu, dimaafkan, boleh berlaku. Wa yarka'un wa yasjudun ima'an, dan hendaklah rukuk dan sujud ima'an, isyarat kepala, isyarat, ima'an ala isyarat. Amma salatuha jama'atan bi imamin wahidin fatajuzu fi kulli sifatin sahat anin nabi. Adapun salat dengan 1 imam, maka juga sahih, boleh, fi kulli sifatin, pada setiap sifat yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'at al-akhbar bi annaha 16 naw'an, dan telah datang khabar menunjukkan ada 16 cara salat khauf. Jenuh 16 cara. Wal masyhuru min zalika, dan yang masyhur daripada itu ada 6 ataupun 7. Ada 6 ataupun 7 sifat. Ajazaha kullaha, yang imana Imam Ahmad mengharuskan semua bentuk sekali. Boleh berlaku. Imam Ahmad kata, buatlah macam-macam mana cara sekalipun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtara minha hadis Sahal ibn Abi Hathmah al-Ansari al-Usi as-Sa'idi li'annahu ashbahu bima jaa fil kitab. Adapun Imam Ahmad lebih cenderung kepada hadis yang akan datang, hadis yang akan disebutkan, iaitu hadis Sahal ibn Abi Hathmah, kerana bentuk hadis ini sifatnya sama macam ayat Quran surah An-Nisa tu. Dalam hadis ni bentuknya sama macam dalam Al-Quran surah An-Nisa 102 tadi tu. Maka dia cenderung kepada itu. Tetapi ada riwayat-riwayat lain yang berbeza bentuk dan sifatnya, yang Imam Ahmad juga mengharuskan. Wali'annahu ahwatu lis-salati wa ahwatu aidan fi halatil harbi wa atqalil adu wa aqalla fil harakati wal af'al. Kerana hak yang disebutkan dalam hadis Sahal bin Abi Hasmah dengan ayat Quran tadi itu adalah lebih ahwat, lebih menjaga, lebih tertib, dan lebih kurang pergerakan. Lebih kurang pergerakan daripada bentuk yang lainnya. Apa maksud lebih kurang pergerakan? Maksudnya tak banyak bergerak.
Maksudnya kita statik ikut imam. Macam biasa. Rokok, i'tidal, sujud kedua, kemudian habis, pergi pula jaga. Hak yang kedua pula masuk pula. Sama. Dibanding dengan bentuk yang lain, berlari, berjalan, waktu perang. So boleh solat sendirian, boleh solat berlari, boleh solat duduk, boleh solat menerap, boleh solat terlentang. Boleh belaka. Boleh belaka dalam keadaan al-khawf. Wa nastafidu min masyru'iyyati li salatil khawf kullaha bi sifatiha al-khafifa was-saqila amrain. So itu tentang secara ringkas tentang salat al-khawf. فإن قلت ما الحكمة في وقوع هذه الصلاة على أنواع مختلفة. Kalau ditanya apa hikmahnya salat khauf ini banyak bentuknya dan anwa' mukhtalifah, bentuk yang berbeza-beza. Apa hikmahnya? Maka qult amran. Al-awwal iqtida'ul hadisati lidhalika wal muqtadayat mukhtalifah. Maksudnya berdasarkan tuntutan keadaan pada ketika itulah. Maksudnya keadaan tak berapa nak sengit, sembayanglah macam biasa. Keadaan musuh dah ada kat depan, ada caranya. Keadaan musuh bukan saja kat depan, belakang pun ada, kanan pun ada, kiri pun ada, lain sikit caranya. Keadaan dah berlaku perang, lain pula caranya. Maka apa hikmahnya? Hikmahnya menuntut kepada kita ni tengok keadaan perang lah. So dalam keadaan begini, begini cara salatnya. Dalam keadaan begini, begini cara salatnya. Dalam keadaan macam ni pula cara salatnya. Itu hikmah yang Allah tetapkan. Al-amru tsani annahu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam fa'alaha mutanawwi'ah ila tilka al-anwa' liqasd at-tashri' wa iradati al-bayan lin-nas. Dan yang kedua adalah Nabi melakukannya pelbagai cara, mutanawwi'ah. Nabi buat dengan pelbagai cara ila tilka al-anwa' liqasd at-tashri', untuk tujuan menjadi syariat lah. Liqasd at-tashri', maksudnya bila dah Nabi buat maka dia jadi syariat lah. Liqasd at-tashri' wa iradatil bayan lin-nas, dan tujuan Nabi buat berbeza-beza tu nak mengajar manusia lah. Nak mengajar umat dia macam mana cara salat dalam keadaan yang berbeza-beza. Wa an Salih ibn Khawwat amman salla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yawma zatir riqa' salat al-khawf أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. وهذا لفظ مسلم ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح ابن خوات عن أبيه. Daripada Salih ibn Khawwat amman salla ma'an Nabi, daripada orang yang salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Zatir Riqa'. Peperangan Zatir Riqa' adalah salah satu peperangan di mana para sahabat membalut kaki mereka tu, luka-luka yang dibalut dengan balutan. Itu nama riqa'. Perca-perca kain. Zatul Riqa', peperangan di mana para sahabat membalut kaki mereka tu yang luka tu. Salla al-khawf, mereka salat khawf. Anna ta'ifatan, satu grup min ashabihi, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, safat ma'ahu, buat saf bersama dengan Nabi. Wa ta'ifatan wijahal adu, satu grup lagi jaga, tengok musuh. Wijahal adu.
Fasalla bil lazina ma'ahu rakatan. Maka orang yang salat Nabi itu dia salat bersama dengan Nabi satu rakaat. Rakaatan. Summa sabata qa'iman wa atammu li anfusihim. Kemudian mereka habiskan pada rakaat yang berikutnya sendiri-sendiri. Wa ta'ifatan summan sarafu fasaffu wijahal adu. Kemudian tukar. Hak ni pula pergi jaga musuh. Hak yang tadi jaga musuh main datang salat pula. Wa ja'atit ta'ifatul ukhra fasalla bihumur raka'ah. Salat satu rakaat bersama dengan Nabi. Satu rakaat. Tadi pun satu bersama Nabi. Hak yang kedua pun satu rakaat bersama dengan Nabi. Maksud Nabi buat dua rakaat. Rakaat pertama, grup pertama. Rakaat kedua, grup yang kedua. Summa sabata jalisan wa atammu li anfusihim. Kemudian sempurnakan li anfusihim sendiri-sendiri. Summa sallama bihim. Kemudian Nabi bagi salam. Muttafaqun alaih wa hadha lafzu Muslim. So ini satu bentuk yang disebutkan. Hadha hadis Sahal. Inilah dia hadis Sahal ibn Abi Hatmah Al-Ansari. Yang Imam Ahmad kata tadi tu, aku lebih prefer yang ni. Sebab hak ni sama patternnya yang macam surah An-Nisa tadi tu. Surah An-Nisa kata, grup pertama salat dulu, lepas tu pergi jaga. Lepas tu grup kedua pula main salat berikutnya. Maka sama dengan hadis yang ini, iaitu hadis Sahal ibn Abi Hatmah Al-Ansari alladhi ikhtarahu al-Imam Ahmad rahimahullah li'annahu ashbahu bi kitabillah, kerana dia lebih mirip kepada ayat Al-Quran. Dia lebih mirip kepada ayat Allah. Wa ahwatu li jundillah wa aslama li salati minal af'al. Dan lebih apa orang kata, lebih sempurnalah bentuk solatnya tu. Nampaklah solat, kan? Ghazwatu Zatir Riqa'. Ini Zatir Riqa'. Kemudian مشروعية الصلاة على هذه الكيفية المفصلة في الحديث ذلك أن العدو في هذه الغزوة في غير جهة القبلة فهنا يقسم الإمام الجند الطائفتين. Bentuk ini katanya adalah bentuk di mana musuh bukan hanya berada di depan. Musuh merata-rata. Iaitu fi ghairi jihatil qiblah. Musuh bukan di arah kiblat. Musuh mungkin kat belakang, ataupun kat kanan, ataupun kat kiri. Fahuna, maka di sini seorang imam bahagi dua. Iaitu tenteranya bahagi dua. Summa yatimmuna li anfusihim wa yusallimun. Summa yazhabun. Kemudian lepas dah imam bagi sujud pada rakaat yang pertama tadi tu, maka hak yang belakang tadi tu sempurnakan salat berikutnya, bagi salam, kemudian pergi jaga. Wa ta'ti ta'ifatus saniyah, datang grup yang kedua, fa yusalli bihimul imam ar-raka'atus saniyah fis sunaiyah. Kemudian dia join dengan imam untuk rakaat yang kedua. Wa raka'atain al-ukhrayain fi ar-ruba'iyyah, was salisa fil maghrib ويتمون صلاته وينتظرهم الإمام في التشهد ثم يسلم بهم. Ini salah satu bentuk salatul khauf ala hadzal wajh in kanat al-fajr أو كانت الإمام يقصر الصلاة فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة ويبقى الإمام قائما في الركعة الثانية. Ini kalau dia salat subuh 2 rakaat ataupun imam qasar, maka yang rakaat pertama satu grup, rakaat kedua satu grup yang lain. أما الطائفة الثانية فإنها لما كانت الأولى بالحراسة جاءت فصلى بهم الإمام ما بقي من الصلاة ثم جلس للتشهد وأتموا لأنفسهم حتى يلحقوا في التشهد فإذا تشهدوا سلم بهم. Tapi yang grup yang kedua tu bagi salam sama imam lah. Ada satu rakaat lah. Boleh je satu, ataupun boleh dipahami juga dia kena sempurnakan. Berikutnya imam tunggu. Imam tunggu makmum yang kedua tadi tu bagi 2 rakaat bagi sendiri-sendiri, tunggu imam tunggu dan bagi salam sama imam.
Akan datang lagi hadis berikutnya satu rakaat aje. Satu rakaat aje. Yang ni nampak zahirnya satu rakaat. Zahirnya satu rakaat. Tapi sebagai ulama melihat hak yang rakaat kedua tu sempurna sendiri-sendiri. Walaupun tak jelas. Sebab solat 2 rakaat. Grup pertama tadi, kalau ikut zahir, lepas habis dengan imam yang satu tu, terus bangkit lah. Dia sama dengan hadis yang satu rakaat. Atau, dia salat dengan grup pertama salat rakaat pertama dengan imam, kemudian, dia lengkapkan untuk rakaat kedua, imam tunggu untuk yang rakaat kedua, untuk grup yang kedua. Salat maghrib 3, depends. Boleh 2 ataupun boleh 1 ataupun 2. Hak yang grup kedua boleh sempurnakan terus dengan imam. Boleh juga. Satu dengan imam. Yang kedua sama ada sendiri-sendiri atau diambil hadis yang satu rakaat. Tunggu. Imam tunggulah. Dia sempurnakan. Korang bagi habis dulu. Imam tunggu. Sama ada tunggu tu, dia berdirilah. Tunggulah. Tunggu sampai grup pertama dia keluar. Masuk grup kedua. Dan grup kedua, ambil yang rakaat kedua dengan imam. Lepas tu habiskan lah sama imam. Atau dia tak ambil lagi, imam duduk pula tahiyat kan. So imam tunggu grup yang ni satu lagi rakaat, habis kan, dan salam sama imam lah. Sama ada panjang ataupun tunggu. Sebab tu datang sebahagian ulama ambil daripada hadis-hadis ni, imam boleh menunggu makmum. Imam boleh menunggu makmum. Ada imam buat tunggu makmum? Ada. Bila kita tengah solat, bila kita dah habis baca surah, kita rasa macam ada orang tengah datang nak masuk saf. Tunggulah jap. Imam tunggulah sat. Ini tak ada apa sudah nak rukuk. So kalau dia rasa macam dengar ada orang berjalan nak masuk saf, so tunggu sat. Ataupun dia tengah rukuk. Bila dia tengah rukuk, ada makmum datang guru-guru kan. Tunggulah Zat. Bagi mereka tu dengan kadar mereka dapat rukuk bersama imam. Bertenanglah, jangan berlari. Tunggu jap. Berikutnya. Wa an Ibn Umar qala ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin fawazayna al-aduwa fasafafnahum فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه واللفظ للبخاري. Hadis ni sama lebih kurang hadis pertama. Lebih kurang sama. Ghazautu, kata Ibnu Umar, aku perang bersama dengan Rasulullah qibala Najdin. Waktu kami menuju ke Najd. Fawazaina al-adu, maka kami pun bertembung dengan adu, musuh. Fasafafnahum, maka buat saf. Faqala Rasulullah fasalla bina, salat Nabi salat. Faqamat ta'ifatun ma'ah, sebahagian ta'ifatun salat bersama dengan Nabi. Wa aqbalat ta'ifatun 'ala al-adu, sebahagiannya tengok musuh. Sebahagian tengok musuh. Wa raka'a biman ma'ahu wa raka'atan wa sajada sajdatain, rukuk sekali, 2 kali sujud.
Summan sarafu, kemudian beredar. Sama lebih kurang tadilah. Summan sarafu makanat ta'ifat allati lam tusalli faja'u faraka' bihim, datang pula grup yang kedua, maka dia rukuk dan dua sujud. Summa sallama, kemudian salam. Faqama kullu wahidin minhum faraka' li nafsihi raka'atan wa sajada sajdatain. Ini lebih kurang sifatnya hak yang tadi tu. Sifatus saniyah min salatil khawf ahadul awjih sitta al-mashhurah wa hadithuha hadha fi sahihain. Sifatu hadhihi salat an yaj'al al-imam an-nas ta'ifatain. Ta'ifatun tahrusu tijah al-adu wa ta'ifatun tusalli ma'ah. فيصلي بالطائفة الأولى ركعة وسجدتين ثم تمضي إلى جهة العدو للحراسة بدون إتمام صلاتهم. Yang ni apa beza yang tadi? Dia kata dia salat bersama imam dua grup. So lepas rukuk dengan sujud, kemudian dia insiraf, pergi, iaitu pergi menghadap adu untuk jaga biduni itmami salatihim, tanpa menyempurnakan salat mereka. Belum bagi salam. Summa ta'ti ta'ifatu tsaniyah fayusalli bihimul imam raka'ah wa sajdatain wa yatashahhad wa yusallim wahdahu li tamami salatihim. Summa ta'udu hadhihi at-ta'ifa ila makani hirasatihim biduni salam. Summa ta'ti ta'ifatul ula ila makani al-awwal wa tusalli fi makaniha taqlilan lil mashi fatutim salataha. Ini pun lebih kurang sama juga. Walaupun tak jelas, tapi para ulama melihat dengan dihimpunkan dengan dalil-dalil yang menyebut tentang masalah ni, mereka keluar kemudian tak bagi salam, kemudian masuk balik bagi salam bersama imam pun boleh juga. Ataupun dia bagi salam, ataupun lepas dia jaga tu, maka dia sempurnakan waktu dia tengah jaga, boleh juga. So dia tak ada satu bentuk yang fix. Dia tak ada satu bentuk yang fix. So boleh jadi hak yang pertama tadi sempurnakan pun nampak gayanya macam zahirnya juga macam tak habis semayang, bangkit terus pergi jaga, pun boleh faham begitu juga. Boleh faham juga dia bangkit kemudian dia masuk balik bagi salam sama imam, pun boleh juga. Dia nampak macam sempurna satu rakaat. Tapi seolah-olahnya macam mereka sempurnakan rakaat yang kedua sendiri. Sendiri, bagi salam sendiri. Tak bersama dengan imam. Boleh juga. Wa an Jabir qala syahidtu ma'a Rasulillah salat al-khawf fasafafna saffain صف خلف رسول الله والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى سجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث. وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول. Ini lain pula sikit. Jabir kata, aku bersama dengan Rasulullah dalam salat khawf. Fasaffafna saffain. Kami buat dua saf. Kami buat dua saf. Saf pertama dengan saf kedua. Yang tadi dua grup. Yang ni dua saf. Maksud sekali. Tapi dua saf. Kemudian safun khalfa Rasulillah wala'du bainana wa bainal qiblah. Safun khalfa, satu saf belakang Nabi, dan musuh pada ketika itu bainana. Musuh ada ni sekeliling ni. Wa bainal qiblah, dan juga kiblat. Bainana wa bainal qiblah. Maksudnya antara kami dengan kiblat tu ada musuh lah. Fakabbaran Nabi, Nabi takbir. Wa kabbarna jami'an, kami takbir sekali. Dua semua sekali ni tadi. Summa raka'na jami'an, rukuk dengan Nabi, rukuk sekali. Kemudian summa rafa'a ra'sahu min ar-ruku' i'tidal, bangkit. Wa rafa'na jami'an, summa hadara bis-sujud was-saffu alladhi yalih. Saf yang pertama dulu sujud dengan Nabi. Saf belakang berdiri. Ahad ni yang selalu kita dengar lah tak? Wa qama as-safful mu'akharu fi nahril adu. Saf yang kedua tu tengok musuh. Falamma qada sujuda qama as-safful ladhi yalih.
Maka apabila sajada wa sajada ma'ahu saful awal, qada sujuda, qama as-saffu alladhi yalih. Kemudian bangkit ahad yang saf, lepas sujud bangkit ahad saf yang belakang Nabi itu al-hadis. Dalam riwayat lain, summa sajada wa sajada ma'ahu as-saful awal. Nabi sujud dan sujud bersamanya saf pertama. Falamma qamu, bila bangkit daripada sujud, sajada safus sani. Lepas dah bangkit saf pertama tu, saf kedua pula sujud. Saf kedua pula sujud. Summa ta'akhara as-saful awal wa taqaddama as-safus sani. Kemudian saf pertama tadi tu petah ke belakang, saf kedua naik ke depan. Ngundur. Saf pertama tukar ke belakang, saf yang kedua tukar ke depan. Summa ta'akhara as-saf al-awwal taqaddama as-saf as-sani wa dhakara mislah. Dan dibuat yang macam salat pertama tadi tu. Iaitu yang tadi yang dah jadi rakaat pertama tadi sujud dulu, hak yang belakang berdiri. Bangkit, hak tu baru sujud pula. Wa fi akhirih summa sallama an-nabi wa sallamna jami'an, dan Nabi salam dan kami bagi salam bersama-sama. Rawah Muslim wa li Abi Dawud Abi Ayyash Az-Zuraqi mislah wa zada innaha kana bi Usfan. Hak ni waktu peperangan dekat Usfan. Hak ni lebih teratur sikit. Semua sekali salat dengan Nabi. Tinggal lagi saf kedua jaga saf, sementara saf pertama sujud, nanti tukar pula ke depan ke belakang. Berikutnya hak yang rakaat kedua pula, hak saf pertama yang dah jadi saf pertama tu pula sujud dulu, hak yang belakang berdiri pula. Wallahu a'lam. Walin Nasa'i min wajhin akhar an Jabir radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabi rak'atain thumma sallama thumma shalla bi akharin rak'atain thumma sallam. Hadis Nasa'i pula, Nabi SAW salat bi ta'ifatin min ashabi, dengan satu grup daripada sahabatnya, raka'atain, dua rakaat. Summa sallama summa shalla bi akharin, kemudian Nabi salat pula lagi dua rakaat untuk grup yang kedua pula. Hak ni lagi jelas. Dua rakaat untuk yang grup pertama, dua rakaat untuk grup kedua. Wa mislahu li Abi Dawud. Ulama bahas, adakah Nabi solat 4 rakaat? Sebab dalam perang boleh jadi tak musafir, boleh jadi 4. Boleh 2 juga. Kalau peperangan yang tidak melibatkan pemusafiran, 4 tak? Atau Nabi solat dulu 2, kemudian Nabi solat sunat 2. Nabi solat fardu 2 untuk grup pertama, dan grup kedua Nabi solat sunat untuk grup kedua join Nabi. Nabi jadi imam. Maksudnya Nabi solat sunat, sahabat grup kedua ni solat wajib. Maka dengan dalil ni juga, orang yang solat sunat boleh berimamkan orang yang solat wajib. Orang yang solat wajib boleh berimamkan orang yang solat sunat. Tengoklah. Kalau tak cukup, tambah. Kalau cukup, tak payah tambah. Solat sunat memang 2 rakaat. Siapa yang solat ikut orang yang solat 2, makmum, tambah 4. Tambah lagi 2. Tapi ini dalam peperangan maybe musafir. So 2. Nabi solat 2 untuk grup kedua. Boleh juga tak? Boleh. Ini bentuk berikutnya. Wa an Huzaifah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salat al-khawf biha ula'i rak'atan wa biha ula'i rak'atan wa lam yaqdu. Dari Huzaifah, adalah Nabi SAW salat khawf dengan satu grup 1 rakaat, dengan grup yang kedua 1 rakaat. Selesai. Wa lam yaqdu, dan mereka tidak qada. Dan mereka tidak qada. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai wa Sahih Ibn Hibban. Hadis sahih. Maka di sana ada riwayat salat difardukan asalnya 2 dan disempurnakan waktu muqim dan dikekalkan waktu musafir, kan? Hadis tu selalu kita dengar, kan? Hadis pada asalnya 2, salat pada asalnya 2, kemudian dijadikan tamam 4 apabila muqim,
dan dikekalkan 2 ketika mana musafir. Dan 1 rakaat untuk perang. Dan rakaah lil khauf. 1 rakaat untuk perang. Khauf. Berdasarkan hadis ni 1 rakaat je. 1 rakaat je. Perang. Wa an Ibn Umar qala Rasulullah SAW, salatul khawfi raka'atun ala ayyi wajhin kan. Rawahul Bazzar bi isnad dhaif. Dari Ibn Umar kata Nabi, salat khawfi itu 1 rakaat dalam apa juga keadaan. Hadis dhaif. Hadis ni dhaif. Wa an Ibn Umar marfu'an, laisa fi salatil khawf sahwun. Dari Ibn Umar marfu', tidak ada dalam salat khawf itu sahwu. Maksudnya tidak ada sujud sahwi. Kalau pas 1 rakaat, tak ada sujud sahwi. Hadis dhaif. Bisnadin dhaif. So ini beberapa tentang riwayat tentang salat al-khawf. Kesimpulannya, berikutnya yang terakhir, salat syiddatul khauf. Salat syiddatul khauf dalam keadaan perang yang sengit dan begitu tengah bercempera ni, maka salatlah dalam keadaan rijalan wa qu'udan, berdiri ke, berjalan ke, berlari ke, menerap ke, macam tadilah. Dan dia jadikan rukuk dan sujudnya imaan. Rukuk dan sujudnya imaan. Ima dengan kepala. Wallahu a'lamu bissawab. Ada apa nak tanya? Solat ghaib. Kita buat jamak dan qasar. Bila kita berimamkan dengan imam yang salat tamam, maka kita kena tamam. Tak boleh qasar. Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Imam buat 4-4 walau kita musafir. Kenapa kita buat 4? Sebab imam buat 4. RNR hukum asal. Hukum asal RNR apa dia? Musafir. Pergi dekat kampung mana tau, dia ni qasar kot. Tak boleh lah, mana boleh. Hukum asalnya tamam. Apabila dia ikut imam tamam. Kemudian dia jamak kan. Dia pula solat yang solat kedua tu dia solat dengan kawan-kawan dia yang musafir ataupun bersendirian. Boleh tak qasar? Qasar lah. Sebab dia bukan ikut imam dah. Yang tadi ikut imam disebabkan dia ikut imam lah sebab imam tamam. Walaupun ada yang kata tak boleh. Solat asar pun nanti dia kena buat 4. Sebab tadi dia dah jamak tu, maksud dia dah ikut imam zuhur 4, dia kena asar pun 4. Wallahualam, tu tak tepat lah. Tadi disebabkan 4 bukan sebab dia tamam, dah dia qasar. Tapi dia tamam sebab ikut imam. Sebab dia musafir. Tapi imam musafir dia buat 2. Yang tamam kena sempurnakan. Yang tamam pula kena sempurnakan. Imam bagi tasyahud awal. Kemudian? Siapa yang takbir ni? Oh, maksudnya dia baca tasyahud cepat-cepat, dia bagi salam. Wallahu alam. Kalau maghrib boleh. Macam mana? Dia musafir. Dan dia buat jamak takhir. Jamak dia masuk imam tengah solat isyak. Imam tengah solat isyak. Dia masuk, dia jamak dia belum sembahyang maghrib lagi.
Dia pun ambil pandangan yang mesti mula dengan maghrib dulu. Kalau yang kata mula dengan isyak dulu tak ada isu lah kan. Tapi dah, dia ambil dah mesti ikut turutan. So maghrib dulu. So dia solat maghrib. Imam solat isyak. Solat isyak imam 4. Dia 3. Dia maghrib. Boleh tak dia buat 4? Mana boleh. Maghrib 3. Maka pada rakaat yang ketiga tu dia baca tasyahud dan dia bagi salam, dia bangkit kalau dia dan untuk satu lagi hak yang imam 4 tadi tu, maka dia sambung untuk isyak dia lah. Wallahu a'lam. Tak ada dalil yang jelas. Tapi itu sebagai pandangan para fuqaha lah, pandangan para ulama yang menyatakan demikian. Sebahagian kata tak boleh lah macam tu, dia kena isyak dulu. Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya lagi? Solat khauf. Ha? Apa tu? Dia keadaan apa? Oh, perang. Wallahu a'lam. Alah, asal kena wuduk lah. Asal. Wallahu a'lam. Tak tahu. Nanti saya tengok. Soalan tadi yang ditanya tadi tu. Apa soalan tadi? Ah. Ha? Ha? Oh, makcik ke? Sebut nama pula tu. Yang hadiah mana anak tambah soalan dia. Secara umum. Oleh kerana dah kita nak mangkah ni tak? Asalnya mesti kita memilih orang Islam. Asal. Al-aslu. Asal mesti memilih orang Islam untuk jadi pemimpin tak? Wali. Atas dasar al-wala wal-bara. Atas dasar al-wala wal-bara. Tak sepatutnya bagi satu orang Islam berlantik orang kafir menjadi wali kepada dia. Apa maksud wali? Pelindung. Apa maksud wali? Hak yang nak menjaga kepentingan. Tak sepatutnya orang kafir yang menjadi wali kepada orang Islam. Sesungguhnya wali-wali orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman. Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Itu asal. Al-aslu. Yang kedua, kita duduk dalam negara berbilang kaum. Duduk dalam negara berbilang kaum. Maka oleh kerana berbilang kaum, walaupun berbilang kaum, negara ini adalah negara Islam. Negara ini adalah negara orang Melayu Islam. Maka asalnya hak yang menjadi pemimpin utamanya pun orang Islam lah. Yang menjadi pemimpin utama juga adalah orang Islam. Tak boleh melantik orang kafir untuk
menguruskan urusan orang Islam. Macam mana orang yang tak beriman nak menguruskan urusan orang Islam? Yang berikutnya, jika ada orang Muslim dengan kafir, maka asalnya juga orang Islam. Tak kira orang Islam. Kalau ada orang Islam dengan kafir, orang Islam. Itu sepatutnya orang Islam. Tak kira kau parti A, kau parti B, kau parti C, dia orang Islam, orang Islam. Orang kafir ni lagi bagus, Ustaz, dia orang Islam. No. Orang Islam tetap lagi bagus daripada orang kafir. Orang Islam tetap lagi bagus daripada orang kafir. Walau si kafir ini bagus. Kerana orang Islam ada iman. Orang Islam dia tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, antara orang kafir dengan kafir, dan barulah berikutnya, kita tak ada pilihan. Tempat kita tu orang kafir dengan orang kafir. Maka tengoklah keadaan kafir tu bagaimana, kan? Apa-apa pun, orang kafir dengan kafir akhafud dararain. Oleh kerana tempat kita tu banyak orang kafir dan orang kafir yang menjadi calon, maka datang prinsip akhafud dararain. Syariat kita telah pun menggariskan yang mana paling kurang mudarat. Berikutnya, semua hak parti-parti ni ada orang kafir di dalamnya. Sebab kita duduk negara majmuk, kan? Dan parti grup A pun ada orang kafir, grup B pun ada orang kafir, grup C pun ada orang kafir. Dah tentulah orang kafir dengan orang kafir dia wali antara satu sama lain. Orang kafir dengan kafir dia wali antara satu sama lain. Orang Islam dengan orang Islam dia wali antara satu sama lain. Maka kafir ni, kau tak kira lah kau parti A ke, parti B ke, parti C ke, kafir ni sama je. Kafir tetap sama. Mereka sebahagian kafir. Sebab itu ada pembahagian. Kafir yang zimmi lah, yang harbi lah. So kafir banyak jenis. Ada kafir yang okey dengan Muslim, yang bagi ketaatan kepada Muslim, yang tidak menentang orang Islam, yang tidak menzahirkan pemusuhan. Ada tak orang kafir yang tak suka Islam? Mana ada. Semua orang kafir tak suka Islam lah tak? Benda tu tak payah kita cakap. Benda tu dah jelas. Maka parti A pun kafir ni ada, parti B pun kafir ni ada, C pun kafir pun ada. Maka kafir sama dengan semua sama belaka. Semua sama. Apabila kawan ni mungkin tertindas, terbit, si kafir ni akan ada kecenderungan menolong hak kafir ni lah. Dan kafir ni juga mesti ada kecenderungan menolong kafir ni. Yang penting kau sama dengan kami. So itu sipil yang semua kita akui tak? Kita akui tak? Akui. So parti mana yang tak ada kafir? Beritahu kat parti mana yang tak ada kafir? So kita tengok coalition. Betul. Nak buat macam mana lagi? So parti ni ada orang Islam, ada orang kafir. Parti ni ada orang Islam, ada orang kafir. Parti ni ada orang Islam, ada orang kafir. So kalau dari sudut partinya, tengok akhafud dararain jugalah. Tengok hak mana paling mudarat. Kurang mudarat, paling mudarat. Yang mana paling kurang mudarat. Tapi kalau di tempat kita, ni asing pula. Kalau di tempat kita, tengoklah orang Islam. Pilihlah orang Islam. Ada orang Islam dengan Islam, dah tentulah pilihlah yang mana bagus. Dah. Islam dengan Islam, pilihlah antara dua. Tapi ada Islam dengan kafir. Islamlah diutamakan dulu. Maka Islam diutamakan dulu. Okay. Itu kalau tempat kita tengoklah.
Depends ya. So, benda ni bukan benda yang mesti 1+1=2 dah. Dia bukan mesti 2+2=4 dah. Dia mesti 2+2 boleh jadi 8. Antara lelaki dengan perempuan. Pemerintah utama kita tak nak perempuan lah. Pemerintah bawah-bawah perempuan tak apa. Boleh? Ha? Kawasan. Okey lagi? Okey lagi lah, maksudnya perempuan sebab pemerintahan bawahan, so tak ada isu sangat. Yang perempuan ni ada isu adalah pemerintah utama, Perdana Menteri. So itu no, itu lelaki lah. Itu negara lain. Itu negara lain. Elok lelaki lah. Lelaki. Isu yang sekarang ni adalah kafir dengan kafir ni, ada yang zahirnya penentangan kepada Islam, ada yang tidak menzahirkan penentangan kepada Islam. Kalau dia kata, jangan pilih coalition A sebab dia ada kafir yang menentang Islam. Habis tu hampa coalition B ada kafir juga. Ya, kita tak nafikan. Tapi mana yang menzahirkan penentangan kepada Islam? Mana yang menzahirkan penentangan kepada Islam? Isu ni, isu politik negara kita ni, awal-awal dulu, of course, orang kafir ni macam kita sebut lah, tak ada isu. Kita semua bersepakat, mereka ni memang tak boleh terima lah. Tapi, dalam sebahagian orang kafir itu, sebahagian parti yang mungkin sebelum-sebelum ini, tak ada isu tentang keagamaan. Dan mereka tidak berani untuk angkat kepala kepada orang Islam. Kenapa yang kesudahan kebelakangan ini orang kafir jadi berani kepada orang Islam? Pecahlah. Sebab orang Islam berpecah. Lepas orang Islam berpecah, masing-masing hak parti pun berpecah. Dia berkuasa lebih dalam coalition itu, maka tidakkah dia mempengaruhi apa-apa tindakan? Guna otak lah. Guna otak. Guna otak. So, kalau ada orang kafir yang nampak zahir penentangan kepada Islam, duduk dalam coalition ini, tiba-tiba dia kata, jangan bimbanglah, Presiden Islam, timbalan pun Presiden Islam. Tapi, haknya Islam dengan Islam yang hak timbalan hak Islam ni pun, dalam keadaan mereka kuat pun kau tak boleh buat apa? Dalam keadaan orang Islam yang kau memerintah, Perdana Menteri pun orang Islam, mereka boleh menzahirkan penentangan kepada Islam? Maksudnya apa? Maksudnya tak kuat lah. Maksudnya tak kuat. Apabila mereka bertambah ramai, bertambahlah suara menentang Islamnya. Tak kira lah, zaman sekarang ni bukan kita pilih yang terbaik di antara yang terbaik. Dah. Kita pilih yang buruk antara yang terburuk. Ada yang kata terbaik? Tak ada. Ya. Kita pilih yang paling kurang buruk di antara yang buruk-buruk. Dan beruk. Untuk lepas tangan, untuk tak memangkah pun salah juga. Ini tanggungjawab kita. Ini negara kita. Hei. Takkan tak faham. Apa dia? Nak aku jawab sarahatan kan? Tunggulah 1 hari sebelum pilihan raya. 1 hari sebelum pilihan kita pakailah baju apa kita nama. Untuk buat masa ni, kita bagi dah formula lah. Formula. Fahamlah orang yang cerdik, tak fahamlah orang yang tak cerdik. Tak, masalahnya adalah dulu kita telah bagi peluang. Dulu kita dah bagi peluang. Tapi kita nampak di Selangor, mentadbir cakap Ustaz, anak lahir dapat 1,000, masuk universiti dapat 1,000. Lepas tu ada
Ya, negeri lain pun cakap belaka. Pulau Pinang pun cakap. Betul? Pulau Pinang cakap. Pulau Pinang ada isu tak sebelum ni? Sebelum yang baru, sebelum ada isu tak ada kan? Tapi China juga tak? Orang kafir juga tak? Ada isu? Tak ada. Berikut tak ada. Tukar hak yang baru ni nampak macam tak ada isu jugalah. Betul? Nampak tak ada isu. Tapi lepas dia pegang yang hak yang federal, lepas dia pegang hak yang utama negara tu, dia mula. Dah. Bukan tak apa. Masalahnya dia tidak menzahirkan sebelum ni. Apa maksud zahir? Ya. Kritik Islam secara terbuka. Lawan orang Islam secara terbuka. Mempertikaikan undang-undang Islam secara terbuka. Mempertikaikan mahkamah Islam secara terbuka. Mempertikaikan ulama Islam secara terbuka. Mempertikaikan amalan orang Islam secara terbuka. Kenapa dia berani buat demikian? Kerana dia telah banyak kerusi di peringkat negara. Boleh orang Islam boleh buat apa? Aku tak nampak pun orang Islam buat something. Aku tak nampak pun orang Islam yang menang tu buat something. Lagi sokong ada. Tak ada pula nak aku cubit kan? Tak ada. Cubit pun tak. Orang Islam juga yang disalahkan. So ini yang berlaku, bukan kita cakap kosong. Dulu kita ada lagi, kita kata sebab tidak zahir dulu. Okay, bagilah. Kita juga fair, okey? Ni negara majmuk kita fair juga. Sebelum ni kita pangkau juga dia dan kita pertahankan juga. Nanti dulu belum tentu yang korang cakap ni dia buat, aku tak nampak lagi. Rupa-rupanya bagi memang betul dia buat. Padan muka dulu siapa suruh pangkau. Apa masalahnya? Aku nak cuba. So, aku dah tulis dah dulu. PRU14 aku dah tulis dah. Kalau buat perangai, lepas ni aku tak bagi dah. Kan? Ya. Orang Muslim tak dipatut 2 kali. Dan menzahirkan anti-nya itu berterusan sampai ni. Dia tak stop ya. Sampai sekarang. Menzahirkan kebencian dia kepada Islam. Sampai sekarang. Cuba pergi negara US tengok. Negara US. Ada dia bagi muka kat ni. Daripada negara tu. Yang berpindah negara tu. Ada dia bagi muka? Tak ada. Negara Malaysia je ada sekolah untuk bangsa A, sekolah untuk bangsa B, untuk bangsa C. Amerika tak ada sekolah bangsa A, tak ada sekolah bangsa B. Kau nak duduk dekat negara aku, ikut sistem pembelajar aku lah. Ya. Indonesia bersama. Semua. UK. Macam tu lah. UK pun dah boleh menerima Perdana Menteri India, Rishi Sunak. Rishi Sunak lahir kat sana. Cakap dengan accent UK. Memperjuangkan orang UK. Memperjuangkan kepentingan negara UK. Ini cakap bahasa Melayu pun tak betul lagi. Nak jadi Perdana Menteri Malaysia? So setiap negara dia ada jati diri dia. So kalau kita rasa negara ni boleh kita share sekali, apa faedah orang dulu-dulu mempertahankan Islam? Apa maksud Islam agama rasmi Malaysia? Apa maksud? Kalau semuanya kita kena ada juga hak yang sama rata. Peruntukan untuk agama Islam pun sama, peruntukan untuk hak yang kafir-kafir ni pun sama. Cuba duduk US tengok boleh? Banyak sangat minta. Dan kenapa dia banyak minta? Sebab berkuasa lah. Pilihan raya kali ni, mereka 80%, 90% nak keluar undi ni. Lagi kuat suara dia dalam tu.
Dah lagi kuat. Kalau sebelum ni tak berapa nak kuat pun dah. Bila dah kuat? Ya. Parti Coalition B pun ada juga orang kafir ni. Tapi tidak menzahirkan. Tak jelas penzahiran dia. Parti C ada coalition dia. Ada juga orang kafir tu. Tapi tidak zahir. Yang zahir ni yang had satu ni. Ni, yang satu ni. Bukan seorang dua. Kalau seorang dua, okey lah. Tutup sebelah mata. Oh, itu seorang dua dia. Yang seorang tu dah tak bertanding dah. Lagi 3-4 ekor ni. 3-4 ekor. Negeri aku pun 3-4 ekor tu. Negeri kita pun 3-4 ekor tu ada lagi tu. So, yang zahir penentangan kepada Islam, no. Haram hukumnya. Haram. Tak tahulah. Ada orang tak nampak lagi, aku tak tahulah. Sebab orang muda-muda ni. Kali pertama nak ngundi ni, orang nak mengundi ni, biarlah hak yang yang boleh dikenang. Sampai bila-bila hak ni awal-awal habis melengkup kerajaan, jenuh lagi dah. So, wallahu a'lamu bis-shawab. Yang penting keluar ngundi. Hak tak ngundi nak cakap lebih buat apa? Komen pun tak payahlah. Hak keluar pun tak. Lepas tu kalau kafir hak naik kepala, ni lah dia. Inilah dia sistem demokrasi tidak Islami. Siapa kata sistem demokrasi Islami? Siapa kata? Tapi kau duduk kat negara mana? Sistem monarki Islamik kah? Sistem pilihan Islamik ke sistem beraja Islamik? Pun banyak cerita tu. Zaman sahabat Nabi lain. Abu Bakar dilantik cara lain. Omar dilantik cara lain. Osman dilantik cara lain. Ali dilantik cara lain. Kan? Kan sama? Lain. Abu Bakar dilantik. Tak ada discussion. Ada kan? Ada tak orang mencadangkan selain Abu Bakar? Ada. Berlaku juga antara sahabat ni. Antara Muhajirin dan Ansar. Tapi akhirnya, bila dah ada bijak, ijma' Abu Bakar. Sebab berdasarkan apa yang Nabi sebutlah. Abu Bakar melantik Umar. Kemudian daripada Umar kepada Uthman. Uthman kepada Ali. So, benda berbeza-beza. Kita hidup dalam negara hak yang sekarang, inilah sistem dia. Inilah sistem dia. Betul? Ada kuasa tak nak mengubah? You ada kuasa nak mengubah? Ada kuasa? Tak ada. So, apa yang boleh kita buat? Akhafud dararain. Sebab tu Islam sesuai kat mana pun. Islam sesuai bila pun. Kat mana pun Islam sesuai. Sebab keanjalan Islam tu, murunah dia tu. Yang penting, si kafir hak yang menentang Islam hak jelas ni, no. Of course. Kalau kafir yang baik, yang tunduk kepada pemerintahan Islam, yang tak buat kacau dalam negara Islam, apa masalahnya? Kita juga kena bagi hak juga kepada orang kafir. Tempat kita tu orang kafir ramai. Lepas tu kita bubuh kita. Dia nak tak? Tak nak lah. Tapi kita duduk situ, kita terpaksa pangkah juga. Adakah tak boleh? Kita mangkah dia, yang mana kurang mudarat ni, untuk dia bergabung hak dengan hak yang Islam, hak yang besar lah. Kalau dah tak memangkah pun, kita juga rugi, negara kita. So, mengundi kewajipan jugalah waktu sekarang ni. Dan kalau kita tak ambil tahu keadaan politik negara kita, maka janganlah menyesal esok kalau negara kita memang jatuh kepada orang kafir. Wallahu a'lamu bis-shawab. 2 hari sebelum pilihan raya kita pakai baju, tengok.